Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Arab Saudi mengumumkan akan menarik balik sekatan ke atas semua syarikat penerbangan yang menggunakan ruang udaranya. Ini termasuk perjalanan dari dan ke Israel. Perkara itu diumumkan pihak berkuasa penerbangan awam menerusi akaun Twitter. Keputusan itu dibuat bagi melengkapkan usaha kerajaan Arab Saudi menyatukan kedudukan sebagai hub global yang menghubungkan 3 benua. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengalu-alukan dan memuji keputusan Arab Saudi untuk menarik semula sekatan ke atas semua syarikat penerbangan yang menggunakan ruang udaranya. Menurut penasihat keselamatan Amerika Syarikat, Jake Sullivan, keputusan itu hasil diplomasi berterusan antara Biden dengan Arab Saudi. Biden dijangka mendarat di Arab Saudi hari ini. Kira-kira 25 juta kanak-kanak di seluruh dunia terlepas vaksinasi rutin tahun lepas. Bilangan kanak-kanak yang tidak menerima sebarang vaksinasi berkenaan meningkat kepada 37%, melibatkan negara berpendapatan rendah dan sederhana. UNICEF memaklumkan tumpuan pada kempen imunisasi COVID-19, kelembapan ekonomi dan tekanan pada sistem penjagaan kesihatan telah menghalang pemulihan untuk vaksinasi rutin tersebut. Antara suntikan yang terlepas itu termasuk dipteria, tetanus dan pertussis. Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA telah mengenal pasti kesan sampingan terhadap vaksin COVID-19 Novavax. Vaksin berkenaan dikatakan bertindak balas terhadap alahan yang teruk, terutama pada kulit. EMA akan mengemaskini maklumat produk berkenaan dalam masa terdekat. Hanya 250,000 dos vaksin COVID-19 Novavax telah digunakan sejak dilancarkan pada Disember tahun lalu. Dalam pada itu, Kanada membenarkan penggunaan vaksin COVID-19 Moderna untuk bayi seawal usia 6 bulan, menjadikan ia vaksin pertama yang diluluskan untuk digunakan kepada kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di negara berkenaan. Menurut pihak berkuasa kesihatan Kanada, vaksin berkenaan diterima setelah ia menunjukkan tahap keselamatan dan keberkesanan terhadap golongan tersebut. Vaksin secara amnya diterima baik di Kanada. Hampir 82% daripada semua warga Kanada telah menerima 2 dos vaksinasi, termasuk lebih 40% melibatkan kanak-kanak. India melaporkan kes pertama cacar monyet semalam. Ia membabitkan seorang lelaki berumur 35 tahun dan mempunyai sejarah perjalanan ke Emirat Arab Bersatu. Menurut Menteri Kesihatan India, Veena George, lelaki itu kini berada dalam keadaan stabil dan telah diasingkan di hospital. Ibu bapa dan kontak rapat pesakit juga diasingkan. Bekas Menteri Keuangan Britain, Rishi Sunak, kini mendahului undian terbaru untuk jawatan Perdana Menteri akan datang. Diikuti Menteri Perdagangan, Penny Mordaunt di tempat kedua. Manakala Menteri Luar Liz Truss di tempat ketiga beberapa jam selepas dia melancarkan kempen pemotongan cukai. 5 calon terpilih merebut jawatan Perdana Menteri bagi menggantikan Boris Johnson akan membuat 2 sesi perdebatan di televisyen hari ini dan Ahad sebelum pusingan undian seterusnya pada Isnin. Perdana Menteri baharu dijangka diumumkan pada 5 September ini. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa kini berada di Singapura. Menurut Reuters, pesawat yang membawa beliau dirakam mendarat di negara tersebut semalam. Rajapaksa dikatakan melarikan diri ke Maldives sebelum menuju ke Singapura menggunakan penerbangan Saudi. Beliau meninggalkan Colombo setelah merasakan keselamatannya terancam. Rajapaksa masih belum meletakkan jawatan walaupun telah berjanji untuk berbuat demikian pada Rabu lalu. Sementara itu, Kementerian Luar Singapura MFE mengesahkan Rajapaksa dibenarkan masuk ke Singapura atas kapasiti lawatan peribadi. Menurut jurucakap MFA, Rajapaksa tidak meminta suaka mahupun diberikan suaka. Singapura secara amnya tidak meluluskan permintaan bagi mendapatkan suaka.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.